Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Sufian dan Dr. Rozi. Kami merupakan kumpulan 8. Tajuk yang kami perolehi ialah huraikan perubahan dan pembaharuan dalam perkembangan aliran baharu falsafah sejarah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya, Natasha Atira binti Dedi Sumanto, A180249. Ahli kedua, Nurhaliza binti Zaroni, A179868. Yang ketiga, Nur Hafizah binti Hifzullah, A180403. Dan Nurliana binti Mat Rosli, A180275. Bahagian pengenalan. Perbahasan mengenai maksud falsafah sejarah banyak menimbulkan pandangan yang pelbagai dan tidak dapat diberikan takrif yang mutlak dan tepat. Hal ini kerana falsafah sejarah adalah suatu istilah yang sangat kompleks yang dikelilingi dengan pelbagai persoalan. Falsafah dilahirkan kerana kemenangan akal ke atas mitos yang diterima agama. Hal ini kerana manusia tidak berpuas hati dengan keterangan cerita-cerita dongeng kerana ianya tidak dapat dibuktikan melalui akal. Perbahasan mengenai falsafah sebenarnya sudah mulai sejak zaman klasik malah sebelumnya. Namun, pada ketika itu masyarakat tidak sedar akan kepentingannya. Akibat kekurangan dan kelemahan pemikiran zaman dahulu, maka muncul aliran-aliran baharu yang membawa kepada perubahan dan pembaharuan corak pemikiran manusia. 2.0 Pemberontakan terhadap kokongan pihak gereja. Aliran baru bagi falsafah sejarah bermula apabila selepas munculnya peristiwa pemberontakan terhadap kokongan pihak gereja. Sebelum muncul aliran baru seperti humanisme, animisme, sekularisme, cara dengan bagi pandangan kepada sejarah lebih mengetamkan aspek keagamaan. Perkara yang berlaku pada zaman pertengahan abad ke-5 hingga ke-15, di mana berada di antara zaman klasik dan moden. Zaman tengah ibarat juga dengan sebagian zaman gelap di Eropah. Pada zaman ini berlaku peperangan yang sengit antara agama dan sains, meliputi beberapa episod konflik antara Gaglio dan pihak gereja, domestik lawan imperialisme, khurafat lawan rasionalisme dan lain-lain lagi. Zaman pertahanan ini juga dikuasai dan digonggong oleh nilai amalan dan kuasa keagamaan mereka, iaitu agama Kristian, terutama mazhab Katolik. Kalkulator sejarah dan persiaran juga dihasilkan pada zaman tersebut menggambarkan lebih didasarkan kepada nilai keagamaan. Menurut S.T. Anson, menyatakan bahawa falsafah zaman itu disebut saya percaya baru saya mengerti. Menurut Christopher pula, pihak gereja pada tahun 1500 membuat pelbagai penyerangan. Antaranya adalah mereka telah menjual sijil untuk pengampunan bagi semua dosa. Mereka juga pegawai-pegawai gereja hidup dalam keadaan semua mewah seperti Raja Itali. Gaglio adalah seorang ahli sains yang masyhur dengan pelbagai ilmu yang beliau miliki. Dengan ilmu yang beliau miliki, terdapat sebuah gerakan pembebasan ilmu pengetahuan daripada cengkaman institusi gereja di Eropah yang meletus sehingga mengubahkan banyak nyawa dan telah melahirkan zaman kemajuan saintifik. Maka itu muncullah golongan humanisme, rasionalisme dan pelbagai lagi yang berjaya menjatuhkan cengkaman pihak gereja dan membataskan nilai-nilai belajar agama dalam kehidupan umat manusia sehingga tak dapat dibentuk. 3.0 Aliran baru. Aliran ini muncul disebabkan banyak persoalan falsafah yang dibahaskan ketika itu. Aliran ini dibahagikan kepada 3, iaitu metafizik, etika dan teori pengetahuan. Zaman kesedaran yang pada mulanya mengeluarkan aliran baru sehingga sekarang. Maknanya zaman kesedaran yang banyak keluarkan aliran-aliran ini. Zaman moden bermula pada abad 15 dan dibahagi kepada Renaissance, moden awal dan Enlightenment. Renaissance ialah zaman kesedaran, moden awal dan Enlightenment itu ialah zaman yang manusia mula sedar. 3.1 Humanism. Gerakan yang bermula di Itali pada pertengahan abad ke-14 dipelopori oleh Francesco Petrarca dan Giovanni Boccaccio, bertujuan untuk mendaulatkan manusia dan meletakkan manusia di tempat yang tinggi. Kerana pada masa kongkongan gereja tu martabat manusia hanya di bawah gereja saja. Jadi dengan aliran ini mereka berpendapat iaitu manusia mempunyai akal dan patut diletakkan pada kedudukan yang tinggi. Dimanifestasikan melalui pelbagai cara seperti kesusasteraan, kesenian, pendidikan dan falsafah.
Muncul gerakan pembebasan wanita kerana pada masa itu wanita sering ditindas dan mendapat perhatian dalam dua disiplin iaitu teologi dan falsafah. Perkembangan juga dalam teknik pencetakan, sains dan seni. Teknik pencetakan kayu, sains dan teknologi kerana manusia dah mula berfikir. Dan seni yang kita kenal sekarang ni nama Leonardo da Vinci yang membawa seni itu sampai ke sekarang. 3.2 Individualism. Abad ke-15 dan 16, istilah Renaissance digunakan dan kemudian dikembangkan oleh J. Burkhardt untuk konsep sejarah yang bersifat individualism. Revolusi Perancis dan Amerika membuktikan pengiktirafan nilai-nilai individualism, menentang perintah atau aturan yang dibuat untuk orang awam kerana mereka pentingkan diri sendiri. Aliran individualism ni aliran yang pentingkan diri sendiri dan tak kisah pada orang awam, dan dia tidak sukakan kepada aturan. Hak menentang diri dalam undang-undang, jika individu mempunyai bukti yang kukuh, jadi dia tidak akan mengenakan tindakan. Penting dalam aspek kebudayaan kerana mereka boleh menjadi seorang artis atau seni, tetapi hak peribadi dia tetap dijaga. Berkembang menjadi self-reliant individualism, menekankan kemerdekaan kerana mereka inginkan kebebasan dan kemerdekaan kerana dulu mereka berada di bawah gereja dan sekarang mereka dah tak nak berada di bawah gereja. Membantu menyebarkan tulisan. Pada masa itu, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau dan Walt Whitman menggunakan tulisan dan tulisan dia mereka sampai digunakan dan sampai tulisan mereka digunakan di sekolah-sekolah. Aliran fahaman baharu yang seterusnya ialah aliran sekularisme. Sekular berasal daripada bahasa Latin iaitu seculum yang bermaksud peristiwa di dunia yang berlaku pada masa kini tanpa mengira kehidupan akhirat. Fahaman sekularisme ini sudah lama muncul dalam kelompok masyarakat Eropah, namun ia bergerak secara perlahan dan sederhana. Oleh kerana peredaran zaman, fahaman ini terus bergerak secara radikal semasa zaman kesedaran yang dipelopori oleh Voltaire iaitu tokoh Perancis dan semasa revolusi Perancis berlaku. Voltaire merupakan individu yang sangat berminat dengan falsafah sejarah seperti tokoh yang lain, namun beliau memperjuangkan ke arah penghapusan agama. Tambahan lagi, fahaman sekularisme ini juga menolak agama dan gereja iaitu Katolik kerana menganggap bahawa agama harus dipisahkan dengan urusan negara dan kehidupan manusia sama ada dari aspek ekonomi, politik dan sosial. Oleh itu, pemikiran falsafah ini telah melahirkan seorang individu dan masyarakat yang sangat mementingkan kebendaan dan duniawi sehingga tidak terfikir akan kesan buruk yang akan dihadapi di akhirat pada masa akan datang. 3.4 Skeptisme. Aliran skeptisme ini muncul pada abad 3 Masihi lagi. Aliran ini mempunyai konsep di mana mengatur segala keraguan atau persoalan dalam bentuk yang sistematik. Skeptisme dalam filsafat Yunani kuno adalah ajaran yang mengatakan bahawa cerapan-cerapan indera adalah menipu dan menyesatkan dan tidak ada cara lain untuk memperoleh pengetahuan. Maka skeptisme pada zaman moden pula adalah berarti keraguan-raguan yang sistematik yang mensyaratkan adanya bukti sebelum suatu putusan diakui kebenarannya. Antara tokoh yang mengamalkan aliran skeptisme pada zaman moden adalah Descartes 1596-1650. Beliau bersifat metodis dan dipakai menulis sebagai alat. Bertolak dan skeptis yang metodis ini ingin menemukan adakah hal yang dapat bertahan terhadap sikap sanksi atau ragu-ragu pada objek yang akan dapat menjadi kepastian dan menjadi dasar bagi kepastian lain. Dari kesaksian metodis ini hendak mencari pangkal mutlak bagi filsafat. Oleh itu, sifat di dalam aliran skeptisme inilah digunakan bagi falsafah fiara dalam merungkai keraguan dan persoalan bagi menemukan jawapan berdasarkan fakta yang benar. Aliran seterusnya ialah empirisme dan rasionalisme. Bagi aliran empirisme ini telah dirangsang oleh kebangkitan eksperimen sains. Antara tokoh-tokoh empirisme ini ialah John Locke, George Berkeley dan David Hume.
Empirisme ini telah menekankan peranan asas pengalaman di mana ilmu itu hanya dapat dicapai melalui pengalaman atau dibukti secara objektif yang dirujuk kepada pengalaman tersebut. Menerusi aliran ini, perlu difahami bahawa empirisme tersebut berbeza dengan rasionalisme. Rasionalisme ini menyatakan bahawa akal merupakan alat yang terpenting dalam memperoleh pengetahuan. Golongan rasionalis seperti René Descartes memberikan pendapat bahawa hanya akal sahaja yang dapat menjadi satu-satunya asas yang dapat dipercayai dan bukannya iman dan wahyu. Daripada idea beliau tersebut telah menyebabkan banyak perubahan telah berlaku dalam pemikiran masyarakat ketika zaman pertengahan, ketika mereka telah dikuasai oleh kuasa gereja Katolik. Kesimpulannya, dapat dikatakan bahawa perkembangan falsafah sejarah mengambil tempoh yang sangat panjang dan luas di Barat. Bentuk perkategorian dan perkembangan pemikiran dapat dibahagikan berdasarkan kepada faktor zaman dan corak pemikiran ahli falsafah. Penerimaan pelbagai pendapat yang menggunakan pemikiran rasional dan logik telah membuka jalan kepada perkembangan sistem falsafah di Barat. Oleh itu, muncullah aliran baharu seperti humanisme, individualisme, sekularisme, skeptisisme, empirisisme dan rasionalisme yang membawa kepada pembaharuan pandangan dan corak pemikiran terhadap falsafah sejarah. Namun begitu, kegarahan dalam membuat spekulasi dan berfalsafah masih wujud seperti zaman sebelumnya. Dan ianya semakin berkurang dilihat ketika penghujung tahun 1930-an. Sekian sahaja daripada kumpulan 8. Maaf atas kekurangan kami. Sekian, terima kasih.